Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan aku K. Khairil. Yes, dalam episod kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku sebagai seorang pelakon teater. Macam mana aku get involved jadi teater, macam mana tiba-tiba aku boleh terjebak dengan benda ni, apa yang aku kena go through as a pelakon teater, apa beza pelakon teater dengan berlakon on screen. So tanpa melengahkan masa, jom aku bagi tahu korang. Let's check it out. Okay, kalau nak cerita pasal pengalaman aku involved dalam teater punya scene ni, aku involved dalam independent punya teater scene. And then kalau nak ceritakan pasal pengalaman aku sebenarnya tak adalah banyak sangat. Aku baru involved dalam benda ni tahun lepas, dalam bulan 3 macam tu. So aku rasa untuk tahun ni dah setahun lah kot, dalam lebih kurang setahun aku start belajar berlakon dekat satu, orang kata macam tempat lah, macam satu platform which is dipanggil Revolution Stage. Revolution Stage ni dia memang banyak produce, selalu akan bagi orang kata macam kelas-kelas pengarahan, lakonan, penulisan skrip, penulisan untuk TV, drama TV, and then untuk macam set pentas scenografi orang panggil. So aku masuk kelas lakonan tahun lepas. Aku punya pengalaman berlakon dekat teater ni tak banyak sebenarnya. Lepas aku dah belajar daripada kelas lakonan tu, aku baru berlakon dalam, aku rasa dalam 3 ke 4 pementasan je, 3 ke 4 teater je aku pernah berlakon. And then ada yang just macam keluar masuk je, ada yang aku memang main, ada yang macam tu lah. Ada tengok nasib dan tengok watak tu kena tak kena dengan kau, tengok rezeki juga sebenarnya. And kalau nak cerita lebih lama lagi, masa zaman aku study dulu, memang aku pernah masuk lah benda-benda teater ni. Aku cuma dulu aku tak pernah diberi peluang untuk berlakon. Mungkin aku mungkin zaman dulu banyak kronism kan, kelab-kelab dan kelab society dekat universiti, korang pun tahu lah macam mana kan. And aku lebih kepada orang kata kru sajalah, buat multimedia, ada orang punya trailer and whatnot. And aku memang tak pernah berlakon lah, tak pernah berlakon teater masa dekat universiti dulu. Bila aku dah start kerja, bila aku dah ada duit sendiri, aku rasa macam it's time for me to have a new hobby. Sebab aku tak pernah ada hobi sejak aku bekerja. So aku decide untuk masuk teater lah. So bila aku belajar teater tu, macam-macam jenis benda-benda baru yang kau belajar. Macam mana kau bergerak, macam mana kau bercakap, macam mana kau bertanya, macam mana kau berfikir, sebab bila kita berlakon ni, kita tak jadi diri kita sendiri. Bukan diri kita yang melakonkan, kita sebenarnya adalah kita yang menghidupkan sesuatu watak tu. So kita bukan just macam hafal satu dialog dan kita baca, tak ada. Kita baca tu, kita hafal, kita hadam dan kita jadi watak tu. So benda tu ada proses-proses dia, banyak benda proses yang kau kena go through. Kau kena study karakter tu macam mana, even sometimes kau kena create karakter tu macam mana, apa background dia, apa yang akan jadi lepas tu, apa yang jadi sebelum tu, kau kena create. Benda-benda tu macam orang kata dia bermain kepada psikologi juga sebenarnya. And kat sinilah peluang kau untuk think creatively. And lepas tu bila aku masuk teater punya business ni, aku dapat, orang kata macam tak semestinya kau belajar berlakon je, kau boleh belajar macam-macam cabang-cabang lain. So kat situ kau boleh tengok, pengarahan dia ni macam ni, cara dia ni buat set macam ni, cara dia handle lighting macam ni. Kat situ pun kau boleh belajar sikit sedikit pasal benda-benda macam tu. So in the future mungkin korang boleh produce teater korang sendiri, sebab kau dah tahu dah flow dia macam mana, and nak minta duit, nak minta sponsor macam mana, nak orang kata nak cari siapa. Kat situ pun korang boleh build networking. And bila aku masuk teater ni, aku dapat tengok yang diri aku from an introvert boleh jadi extrovert sikit-sikit lah. Makin lama aku jadi extrovert sikit-sikit. Aku tak tahu aku introvert tu still ada lagi. Kalau tak introvert tak ada yang aku buat benda lah. Bila aku dah masuk teater tu, aku dapat rasa yang levels of confidence aku lain sikit lah. Dia sedikit mengajar aku untuk jadi lebih positif. And then aku rasa aku lebih banyak, orang kata, melihat dunia kot. Sebab aku lepas habis kerja, memang masa dulu lepas habis tadi aku kerja, aku tak ada masa untuk
buat benda-benda macam-macam ni. Sebab aku bukan tak ada masa, aku cuma macam aku tak tahu apa yang aku nak buat. Aku banyak lepas balik kerja duduk rumah, weekend pun duduk rumah. So aku rasa macam it's time untuk aku cari something, so that in the future aku tahu yang ada something yang untuk aku backup. So aku pilih teater. Bila aku dah belajar berlakon ni, aku dapat rasa yang aku punya orang kata haluan dalam teater ni, aku rasa tak berhenti setakat berlakon je. Sebab untuk aku jadi pelakon tu, aku rasa ramai lagi yang orang kat luar sana yang ataupun kawan-kawan aku yang lagi pandai berlakon daripada aku rasa lah. Tu aku rasa. So and aku rasa dia orang lagi berhak untuk menuju ke arah itu. Tapi aku nampak yang aku macam mana, aku suka je, aku memang suka involvekan diri aku dalam, tak kisahlah aku pernah buat marketing untuk teater, aku pernah jadi designer sahaja untuk teater. Aku suka juga benda-benda yang macam tu. And then kalau nak bezakan berlakon teater dengan berlakon on screen, berlakon teater kau kena lalui proses-proses yang macam aku cakap tadi. Kau akan dapat satu skrip, kau akan script reading, lepas tu kau ambil masa kau untuk study karakter kau tu macam mana, kau nak create karakter kau tu macam mana. Kau of course kau kena hafal, and then kau kena practice blocking kau dengan apa yang pengarah kau bagi. Benda tu semua kau kena hadam sampailah kau buat show. Setiap kali show, kalau 3 hari mungkin dalam 5 kali show, petang malam. Ada yang macam tu, ada yang macam buat malam saja, bergantung. Tapi kalau kau berlakon on screen, apa yang aku faham lah, selalunya diorang akan dapat skrip on the day itself. Kau baca, kau ingat, kau deliver. Itu saja aku rasa lah. Tapi ada yang production drama yang buat style macam teater ni, dia akan bagi korang skrip awal, korang boleh study, korang boleh buat apa yang patut lah. So kita cerita pasal suasana time show selalu. Okay, time show selalu pada orang kata macam, katalah show tu pukul 8, show tu pukul 9. Okay, time frame kita, katalah kita punya show tu weekdays, time frame kita balik kerja dalam pukul 6 atau 7 macam tu, kita terus shoot pergi ke lokasi, kita terus siap-siap. So dalam masa time frame sebelum nak start, sebelum pukul 9 tu, kita orang akan selalu banyak ambil masa, of course make up, orang kata cari baju yang sesuai ke apa, selalunya wardrobe dah prepare dah. And then kita orang akan buat warm up. Kita ada warm up vokal, kita ada warm up physical, macam-macam lah. Kita orang ada yang buat yang stretching, benda-benda tu semua. Warm up vokal yang macam aku pernah cerita pasal kat episod yang Nabila Razalia itu. Kita orang akan, untuk benda-benda tu yang akan membantukan kita orang untuk lagi lebih relax time berlakon. Itu benda-benda yang sebelum show lah. Kita orang akan test run dulu sikit-sikit, lighting macam mana, workflow kita akan buat. Kata apa aku tak ingat apa terms dia, tapi benda-benda macam tu kita akan buat. And then selalu juga orang tanya aku, kalau kat atas pentas tu pernah tak korang macam tersilap, terlupa tu, terlupa ni? Ada je. Aku pernah je berlakon, kawan-kawan aku terlupa skrip. Tiba-tiba tengah-tengah berlakon, tiba-tiba senyap, ada awkward silence dalam 5-6 saat. Si baik dapat dia kena pandai catch kat situ. Kau kena pandai, orang kata tu main maintain sikit lah kat situ. Kau kena pandai kena bijak, orang kata cari ruang dan peluang untuk kau dapat balik apa yang kau lupa. And then nak cerita pasal pengalaman member aku yang paling bestnya, dia terlepas dialog yang tak sepatutnya dia lepaskan. Dialog yang dia lepaskan tu sepatutnya dalam babak lain, dia terlepas awal. Kawan aku lagi seorang ni tiba-tiba dia jam. Bila dia jam, aku nak jam sekali. So aku cari ruang dan peluang untuk cover benda tu, dan benda tu jadi orang kata jadi work as a good flow balik jadi macam biasa lah. So sebab show must go on, kau tak boleh macam kau lupa kau boleh stop macam tu je. Show kena tetap jalan sebab orang dah bayar kau, takkan kau nak refund time-time tu juga kan. So yang macam lupa blocking, macam blocking adalah pergerakan yang pengarah kau ataupun kau sendiri set ketika kau berlakon. Macam okay, aku nak cakap dialog ni aku kena gerak sini, aku nak cakap dialog tu aku kena gerak situ.
Itu orang panggil blocking. And blocking ni ada hukum hakam dia. Kalau korang belajar berlakon, aku rasa korang tahu lah. Bila terlupa blocking ni, dia jarang-jarang jadi. Selalunya kalau terlupa blocking ni lagi tak, orang kata kalau nak conceal tu tak nampak sangat, kena pandai-pandai cover. Kat situ tu pun dah main kau punya psikologi tu. Tapi yang bestnya kalau kau salah, kau seorang je tahu, ataupun kau dengan production je tahu, penonton takkan tahu. So kau janganlah macam down ke apa kalau kau salah, kalau kau macam terkehil, tersilap, silap sini dan sana tu. Macam kita punya iman kena kuat lah kat situ. So ya, itu antara pengalaman aku sepanjang aku berlakon teater lah. Dan itu belum masuk kalau kita nak buat musical lagi. Kalau nak buat musical, kau dah kena belajar vokal, kau kena belajar menari. Belajar vokal tu memang macam belajar vokal kau nak masuk AF tu. Kalau kau tengok belajar vokal kat AF tu, macam tu lah dia. Kalau belajar tarian, menari lah kau. Kayu-kayu pun tiba-tiba kena menari kan. Macam mana kalau kau nak masukkan diri kau dalam this kind of thing, kau kena buat lah benda tu. Nama pun passion. Kau tak boleh lah complain, betul tak? So dalam masa PKP ni, disebabkan banyak pementasan yang terpaksa ditunda, ada yang terpaksa cancel, kita orang ada yang gunakan alternatif lain seperti online ataupun virtual theater. Macam ada kawan-kawan aku dari production lain, diorang dah start guna Zoom untuk buat interactive theater. So maknanya kalau penonton masuk as a, orang kata penonton masuk sebagai seorang penonton, at the same time kau dapat experience as a pelakon juga sebenarnya, which is best lah. And then ada yang kita orang dah macam buat sesi rakaman teater sebelum ni, kita orang buat orang kata pay per view. Maknanya dia adalah sistem dia, ada yang buat macam tu. And then mostly banyak buat yang virtual tu lah, guna Zoom, guna webinar, aku tak tahu ada guna Skype ke tak, macam tu. And then ada juga yang orang penggiat teater ni, dia orang buat talk, dia orang cerita pasal macam mana nak mengarah, macam mana nak berlakon, apa nasib pementasan teater ni pada masa akan datang, especially time PKP ni. So dia orang ni banyak bagi input lah sebenarnya. And then untuk pada masa akan datang, dan untuk masa pemulihan ni, kita orang dah ada macam ni, kita orang masih menunggu kerajaan mengumumkan satu SOP yang sesuai untuk kita orang terus berkarya. At the same time, kita orang akan cari kita orang akan mencari alternatif lah untuk adapt dengan new normal ni. Aku rasa tak semestinya teater ni kita kena buat kat atas pentas. Kalau orang boleh buat virtual, konsert boleh buat di rumah, aku rasa teater pun tak ada masalah. And then aku just harap orang kat luar sana boleh appreciate teater macam mana orang appreciate tengok movies. Aku harap orang kat Malaysia faham yang teater ni bukanlah satu benda yang orang kata tu remeh lah. Teater ni sebenarnya satu seni yang memanusiakan manusia. Ini apa yang aku belajar dari cikgu aku. Banyak benda-benda yang kau tak dapat dalam movie, kau boleh dapat kat teater. Apa yang movie tak boleh buat, teater boleh buat. Kalau kat TV, kalau kat movie dengan TV, kau tak boleh, ada banyak rules kau kena ikut. Kat teater, there's no rules. Kau nak cerita pasal benda-benda yang jadi depan mata kau, buang anak ke apa ke, teater lah is the place sebenarnya. Aku banyak tengok teater yang menyentuh benda-benda sensitif macam tu berbanding kat TV. And aku harap lepas ni, aku harap korang semua macam lebih terbuka untuk tengok teater lepas ni. And aku harap korang semua lebih terbuka untuk appreciate bakat-bakat kita orang. And aku harap production TV ke movie kat luar sana boleh appreciate bakat-bakat pelakon-pelakon teater yang walaupun kita orang ni tak adalah rupa yang macam boleh pergi jauh ke apa, tapi aku harap bakat kita orang ni boleh membantu production untuk production TV dan movie untuk terus ke hadapan lah. Itu saja. And ini juga boleh membantu sesama kita.
So itu saja pengalaman aku, sedikit sebanyak pengalaman aku dalam dunia teater. Maaf lah kalau aku banyak sangat orang kata mumble ke apa, sebab aku sebenarnya tak prepare pun nak buat cerita pasal ni. So till next time, jangan lupa like, share dan subscribe macam biasa, dan jangan lupa tengok semua video-video aku. Jangan lupa orang kata tengok video design aku juga. Aku akan upload tiap-tiap minggu juga. And then itu saja. Bye bye.